Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Kisah yang Brother Fai akan kongsikan kepada anda pada malam ini datangnya daripada seseorang yang menggelarkan dirinya Aku Wartawan Hantu. Kisah yang bertajuk Driver Van Jenazah. Okey, kita amati ceritanya. Ceritanya ni agak panjang sikit lah, tapi kena sabar ya. Okey, kita mulakan. Ketika aku bertemu dengan Fuad 5 tahun sudah, Fuad memang masih menganggur, tiada pekerjaan. Memang dia merungut kerana susah mahu mendapat kerja. Kalau susah sangat, kau pergi masjid jumpa Pak Imam, buat kerja amal jariah. Tapi setahu aku, kalau kerja di masjid tu ada jugalah sedekah orang. Aku mengusulkan kepada Fuad sambil ketawa-ketawa. Teruk sangat ke aku ni sampai kena minta sedekah? Aku tak suruh kau minta sedekah, aku suruh kau buat kerja amal jariah. Setahu aku Pak Imam cakap ada kerja kosong sebagai driver. Pergilah tanya. Kau nak suruh aku jadi driver van jenazah ke apa ni? Bijak. Memang kerja tu lah. Di samping kau buat amal, ada jugalah upah sedikit kalau kena pergi hantar jenazah jauh-jauh. Fuad diam. Aku tahu Fuad tu memang penakut, ya Rabbi. Sampai lipas pun dia takut. Nak bawa jenazah kerat jari aku 10 ni pun belum tentu dia mau. Aku lihat itu 5 tahun lepas. Tak lama kemudian, aku pindah ke utara tanah air, manakala Fuad terus menapak di Kuala Lumpur. Kebetulan aku terserempak dengan Fuad di tanah perkuburan Islam semasa kematian Anjang Piah, mak saudara aku. Dia meninggal dunia di Kuala Lumpur tetapi dibawa pulang ke Kedah. Selepas berpelukan dengan Fuad, aku mempelawa dia datang ke rumah merehatkan diri. Dia bersama dengan seorang pembantu. Driver ganti jika terpaksa berjalan jauh menghantar jenazah. Aku bawa Fuad dan Yusof bersama aku sementara van diletakkan saja di pekarangan masjid. Bukan jauh mana pun rumah aku dengan masjid. Fuad tanpa banyak bicara menerima saja pelawaan aku. Kau buat apa sekarang, Zam? Tanya Fuad. Freelance writer je, jawab aku sambil menghidangkan kopi panas. Wah, hebat tu. Apa yang hebatnya? Setakat tulis kisah seram, hantar majalah, dapatlah sikit. Penulis hantu lah ni. Aku angguk. Menjadi wartawan cerita seram nampak mudah, tapi mahu mencari cerita memang payah. Itulah, samalah macam Pak Haji Fai ni, Brother Fai ni. Kau nak tahu aku cerita pengalaman aku selama bawa van jenazah ni? Tanya Fuad. Aku senyum. Pucuk digital, ulam mendatang. Aku memang tengah kering idea ni. Ada cerita best ke? Soal aku. Mestilah ada, Fuad berkata. Dia menghirup kopi panas. Masa tu, ada jenazah kita kena hantar ke Slim River. Kau boleh tak? Tanya seorang sahabat yang sama-sama bekerja dengannya ketika itu. Pukul berapa? Fuad pandang jam di tangan. Sudah masuk waktu maghrib. Tak pasti, tapi jenazah masih ada dekat hospital Selayang. Sedang postmortem. Mangsa kemalangan. Ada seorang dua waris tunggu dekat hospital tu. Van jenazah hospital semua dah ada orang. Kita je yang ada ni. Bolehlah ya Fuad Bolehlah, aku tak kisah. Bukan jauh mana Slim River tu. 2 jam sampailah. Fuad menerima saja kerja tersebut, walaupun sebenarnya dia agak penat kerana baru lepas menghantar jenazah ke Kuala Selangor. Okey, aku nak balik mandi dan solat dulu. Makan, nanti aku ambil kau terus ke hospital, ujar Fuad setelah berjanji akan datang sebaik saja diselesaikan urusannya. Fuad pun bergerak pulang ke rumah. Usai makan, menunaikan solat, Fuad memberitahu emaknya
dia mahu menghantar jenazah ke Slim River pula. Dia kemudian mengambil Yusof, lalu mereka ke hospital Selayang. Di pekarangan rumah mayat adalah 2-3 orang sedang menunggu urusan jenazah selesai. Semuanya adalah lelaki. Jenazah yang hendak dihantar ke Slim River, siapa warisnya? Tanya Fuad. Bimbang jugalah, takut tersalah jenazah pula nanti kan. Manalah tahu ada 2-3 orang jenazah daripada Slim River. Saya, jawab seorang lelaki. Fuad berbicara seketika dengan waris dan menunggu lagi sehingga urusan selesai sambil dia membaca surah Yasin. Sebaik saja urusan selesai, jam sudah menunjukkan angka 11 malam. Setelah meletakkan jenazah elok-elok di bahagian belakang, mereka mengambil tempat mereka. Waris jenazah sudah bergerak masuk ke dalam kereta masing-masing. Hanya Fuad dan Yusof saja yang tertinggal. Allahu Akbar, kenapa mereka pergi dulu? Seorang lelaki di dalam lingkungan 40-an merungut-rungut menghampiri mereka. Kenapa bang? Tanya Fuad. Itu anak saudara saya dah pergi, tinggalkan saya tu, ujarnya. Fuad memandang kereta yang sudah pun bergerak. Lah, terlupa agaknya tu tak, naik dengan kami lah, pelawak Yusof. Macam itulah nampaknya, ujar lelaki tersebut. Nama aku Zaili. Lelaki tersebut memperkenalkan dirinya. Saya Fuad bang, dan ini kawan saya Yusof. Dah lama kau orang kerja hantar jenazah ni? Tanya Zaili. Adalah setahun bang, jawab Fuad. Pernah jumpa perkara pelik semasa hantar jenazah? Soal Zaili dengan senyuman. Tak pernah bang, jenazah je, manusia yang dah mati, jawab Fuad. Tak terfikir pula bawa van jenazah kena hadap kisah seram dan misteri ni bukan drama Tok Adi atau kisah van jenazah. Selepas tu, lelaki tu hanya diam saja di sepanjang perjalanan, tidak bercakap apa-apa. Sepatah Fuad tanya, sepatahlah dia menjawab. Yusof yang duduk di sebelahnya pula terkaku dan tidak dapat bersuara, apatah lagi mau bertanya macam-macam perihal. Semakin mereka menghampiri Slim River, semakin terasa sunyi dan sepi perjalanan mereka. Yang ada hanya bacaan ayat surah suci Al-Quran saja. Sehinggalah mereka sampai ke rumah keluarga jenazah. Memang sangat ramai menunggu jenazah sampai. Penuh halaman rumah, dan di dalam rumah walhal hari sudah sangat lewat malam. Mereka mengangkat jenazah. Zaili yang menumpang mereka tadi pula hilang di antara tetamu yang datang berziarah. Encik Fuad boleh tunggu sekejap tak? Kami nak ke bumi malam ni juga. Hanya nak solat jenazah saja. Boleh. Boleh selesaikan dulu hal dengan keluarga, kata Fuad. Dia dan Yusof ikut sama solatkan jenazah dan kemudian bersama juga menghantar ke kubur. Di sepanjang majlis mereka, nampak Zaili ada bersama mereka sekali, tekun memerhati. Ketika mau pulang, ahli keluarga jenazah meminta Fuad dan Yusof ke rumah dulu. Mereka hanya menurut. Memang sudah tersiap sedia kopi dan biskut tawar di bawah kemah yang terang benderang. Fuad dan Yusof hanya menuruti permintaan tuan rumah. Terima kasihlah Encik Fuad dengan Encik Yusof sebab tunggu sampai habis. Nak balik KL lagi? Tak apa Saiful, dah tugas kami, ujar Fuad perlahan. Saya kena tolong mak saudara saya ni sebab dia tiada sesiapa yang boleh bantu. Anak pun kecil lagi, yang sulung baru tingkatan 4 dan yang bongsu baru 6 tahun. Saya yang ada di KL, sayalah yang bantu. Takkan dia nak datang KL uruskan jenazah pula kan? Itulah saya dengan kawan-kawan yang bantu. Bapa saudara Saiful ni kemalangan kan? Tanya Yusof. Ya, kemalangan masa dia nak balik ke Slim River selepas habis waktu kerjanya. Berulang-alik ke Slim River daripada KL? Tak juga, kadang-kadang dia tinggal dekat rumah sewa saya kalau tak larat. Dah sampai masanya bang,
Yalah, ajal maut ketentuan Allah, Fuad berkata perlahan. Yalah, kami pun nak balik dah ni. Dah pukul 3 pagi ni. Sampai subuh ke KL, Saiful, mana bapa saudara Saiful, Encik Zaili? Tanya saya nampak dekat kubur. Wajah Saiful berubah sedikit. Saiful tergesa-gesa dekat hospital tadi. Tertinggalkan dia. Dia tumpang kami. Sampai-sampai je terus masuk rumah. Ikut sampai ke kubur. Kami nak balik, nak jugalah jumpa dia. Encik Zaili, memanglah abang bawa dia. Tapi kenapa? Laju saja Yusof bertanya. Jenazah yang abang bawa memanglah Encik Zaili, bukan hidup. Dah jadi jenazah. Yusof dan Fuad berpandangan. Alamak, abang jangan cakap abang nampak bapa saudara saya pula, ujar Saiful. Fuad dan Yusof giling kepala. Allah memang akan menunjukkan apa saja yang ingin dia tunjukkan. Datu, kau balik daripada Slim tu, kau berdua tak rasa apa-apa ke? Rasalah. Semua rasa ada. Nak terberak, nak terkencing, semua ada. Yang paling teruk takut si Yusof ni lah. Sebab Zaili duduk memang sebelah dia. Demam jugalah. Korang tak perasan benda pelik dekat Zaili tu ke? Aku perasan juga. Bau hanyir betul. Tapi takkanlah aku nak cakap. Bang, apa sebab kau bau hanyir? Kan, betul tak? Yalah, bayangkan kalau kau tegur Yusof, silap-silap dia tunjuk kepala yang hancur kena gilis tu. Arwah tu meninggal kemalangan ngeri. Memang kepalanya hancur, tidak berbentuk lagi. Itu yang Saiful cerita. Itulah pertama kali aku alami benda mistik. Taklah seram sangat sebab tak ada rupa hantu yang macam orang cakap tu. Okeylah, cun juga cerita kau ni, Fuad. Bolehlah aku type dan hantar. Nanti aku bagi kau duit kopi. Tak bayar duit kopi. Kau tulis je lah bakal jenazah bawa van jenazah. Fuad ketawa. Aku pun ikut sama ketawa. Lucu pula. Kau doakan aku, Zam. Kalau aku mati dulu, jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah untuk aku, ujar Fuad, dan Yusof pula hanya tersenyum. Apa yang aku tidak tahu adalah ada tetamu datang bang. Tanya isteri aku yang baru saja balik daripada rumah arwah Anjang. Fuad dengan Yusof, budak yang bawa van jenazah tu. Awak mesti ingat kawan abang masa kita duduk gombak dulu kan? Abang ni biar betul yang bawa van jenazah tu Haji Idris dengan pembantunya Mamat. Bukanlah. Betul lah. Mereka sama-sama makan dekat rumah arwah Anjang tadi bang. Kalau Fuad tu saya kenal, mustahil saya tak kenal sama-sama duduk dekat gombak tu. Habis tu, siapa yang datang berbual dengan saya tadi? Aku garuk kepala. Biasalah kan, kalau wartawan hantu ni didatangi hantu. Isteri aku gelak-gelak. Dan sekarang aku pula rasa nak terberak dan terkencing. Tak puas hati, aku bertanya pada rakan yang sama-sama tinggal di gombak dulu. Fuad dah 2 tahun nak arwah. Sama dengan Yusof tu Zam. Kami tak beritahu kau sebab yalah, kau jauh kan. Terlanjur kau bertanya ni, aku cakap lah. Aku terlana Liu. Fuad kerja apa dengan Yusof tu sebelum ni? Bawa van jenazah lah. Masa diorang balik daripada Ajil hantar jenazah, tayar van jenazah pecah meletup. Mereka terbabas, berlanggar dengan trailer. Meninggal dekat situ jugalah. Hancur berkecai tubuh. Allahu Akbar. Apabila aku bercerita, kawan yang lain hanya berkata, Fuad memang pernah cakap satu hari nanti dia akan cari kau sebab kau kawan baik dia. Dia nak cakap dekat kau yang dia terima cabaran kau bawa van jenazah. Sebab itulah kot. Tapi kenapa selepas 2 tahun? Kebetulan agaknya van jenazah daripada Gombak ke kampung kau. Dia pun tumpang lah. Mereka hanya gelak-gelak. Susah nak percaya, tapi hakikatnya memang aku menjamu Fuad dan Yusof air kopi panas bersama biskut mayat.
Kalau aku mati dulu, jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah. Sungguh aku menangis apabila teringat kata-kata Fuad hari itu. Sekian.